towel tu kat lantai. Maknya boleh guna kaedah ni. Apa ni? Ni towel tu korang buat lap kaki ke apa? Sida balik. Besok tu bising lagi. Apa ni? Lagi bunyi lagi. Engkau ni, ya Allah Akbar, hari-hari benda yang sama. Tapi kaedah kedua, mak dia boleh cakap, ni mama nak tanya ni, anak mama ni sayang mama ke tidak? Sayang lah, jangan nak tipu. Cakap tu sayang ke tak? Sayang. Okey, kalau sayang tentu dengar cakap mama kan. Yang mana tak dengar? Tu nampak towel. Kan mama dah cakap sida elok-elok, kenapa letak kat bawah tu? Yelah dia pun ambil. Hari kedua masuk bilik, nak tanya sayang mama tak? Langsung dia capai towel. Tak sempat cerita benda lain. Dia ada dua kaedah. Satu lagi, anak balik bawa result peksa, kan kena sign. Tak tahu lah ada lagi ke tak, saya tak tahu. Dulu kan kena minta sign mak ayah, kan, minta sign. Kadang-kadang kalau kena marah tu kadang ya ni cikgu minta sign, minta tanda tangan keputusan peksa. Mesti kau berdis tu la ilah bapaknya pun berdis tu. Apa teruk sangat bahasa Melayu kau ni? Kau ni bangsa apa? Umat bangsa apa, dia tanya anak dia. Bahasa Inggeris kau teruk sangat, dia besar. Belum pernah ada keturunan keluarga kita pencapaian bahasa Inggeris seperti what happened. Oh, dia cara dia tu. Matematik, astagfirullahaladzim, kau belajar ke tidak? Ini kau belajar ke tidak? Sudahnya bila kena marahnya tu, dalam kepala otak dia tak dengar pun. Cepatlah, dia kena berdiri tadi. Sudahnya penggal akan datang, dia tiru sign bapak dia. Bapak dia punya marah macam bapak dia best student sekolah. Wahai bila dia gali balik keputusannya di sekolah lama bapak dia, keputusannya lebih teruk pada tu. Kita bukan nak buka memori sila, tapi kaedahnya anak-anak ni kita kena reverse sikit. Bila anak ya ni cikgu suruh sign keputusan, tak apa, pegang, duduk. Okey, sekarang ayah nak tanya bahasa Melayu macam mana? Bahasa Melayu okey lah ya. Dapat apa? Dapat B. Mana okey B? Tak apalah, penggal akan datang, ayah nak dapat A. Boleh? InsyaAllah saya cuba. Okay. Bahasa Inggeris macam mana? Bahasa Inggeris teruk lah ya. Tengok, dia sendiri cakap teruk lah ya. Dapat berapa? Dapat C. Apa teruk macam tu? Habis macam mana tu? Itulah cikgu dia cakap, kita kalau nak bagus bahasa Inggeris, kita kena selalu cakap bahasa Inggeris. Okay? From now on, bapak we have to talk in English. That's not right. Thank you I talk around about. Bantai mana yang bunyi aja. Okey. Lepas tu matematik kan? Matematik lagi teruk kan? Dapat apa? Dapat E. Astagfirullahaladzim. Apa teruk sangat? Sudah cikgu cakap matematik ni kita kena banyak buat latihan. Betul cakap cikgu tu. Sekarang saya nak tanya, buku latihan dah ada ke belum? Belum. Yang kat sekolah tu je lah. Tak ada beli buku latihan. Tak ada. Dah siap. Jom kita pergi beli. Sekarang juga beli buku latihan kau ni. Duit minta dengan mak. Settle. Benda boleh settle. Nampak tak? Penggal akan datang, anak sendiri berlari bawah. Ya. Ni keputusan peksa dah keluar. Alhamdulillah. Yang bahasa Melayu dapat A, bahasa Inggeris dapat ni. Tapi matematik macam tu jugalah ya. Macam tu kita kena buat kelas tambahan. Kita akan hantar kau pergi tuition atau cari cikgu yang boleh ajar. Nampak? Jadi yang tu yang kita nak. Disiplin ni tak semestinya, ingat disiplin ni pukul. Disiplin ni untuk memastikan anak kita ni keep on track. Dia masih lagi berada pada landasan yang benar. Kita tak nak dia okey je dengan kesilapan dia. Bangun pagi, bangun lewat, lepas tu baju pun tak berbasuh, baju berkedut. Kita tak nak macam tu. Disiplin tu kita kena guide anak-anak kita, insya-Allah. Sebab macam saya sebut tadi, anak-anak sekolah rendah ni insya-Allah, tu sebab saya kata, semalam saya ceramah dekat sekolah mana? Ni sekolah rendah agama dekat Sungai Cincin, Gombak. Saya kata cikgu jangan pandang rendah. Tu saya kata jangan pandang rendah pada karier kita. Sekolah rendah ni paling mulia tau. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita ni ambil daripada yang tak ada apa-apa ni, gilap dia jadi pemata. Sekolah menengah tinggal nak polis je. Kerja yang teruk ni sekolah rendah ni.
Tu sebab saya kata saya tak boleh jadi cikgu. Biarlah cikgu-cikgu yang profesional ni hajar dengan bersungguh-sungguh. Bila tanya awak kerja apa? Saya pendidik dekat Sekolah Kebangsaan Sungai Buai. Yang tu Bangges plural. Ini tanya, tak ada orang, tak payahlah tahu apa benda. Kena mengaku kita adalah guru pendidik. Itu sebab Dr. Usman Awang kata, doktor, engineer, lawyer semuanya bermula dengan seorang guru biasa yang mengajar membaca, menulis, mengira. Itu sebabnya jangan rasa rendah diri, berusaha bersungguh-sungguh, develop anak-anak kita sampai berjaya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Tahniah pada guru-guru, bukan mudah nak jadi seperti anda semua sebenarnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, cantik-cantik untuk kupasan Ustaz tadi ya. So ibu bapa-bapa yang mana rasa fresh tadi, so insyaAllah tingkatkan motivasi anda. So program kita malam ni nak bagi tip motivasi untuk anda insyaAllah so boleh apply balik nanti. Yang kedua, hidung kena ada wam-wam-sam. Wam-wam-sam. Cakap kena confident. Baik, insyaAllah tuan-tuan. Saya pun dapat pesanan daripada Naja Ustaz. So kita terus ke soalan terakhir kita Ustaz. Badan takut nanti dinner jadi sahur ni Ustaz. Tak masuk ke kedua lebih kan. So Ustaz, soalan ketiga kita berkaitan dengan komunikasi Ustaz. So kebanyakan organisasi swasta ke kerajaan kadang-kadang fail sebabkan faktor komunikasi. So soalan yang terakhir kita malam ni ibu bapa, komunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kita di sekolah yang mana yang dikategorikan sebagai anak-anak yang bermasalah. So mereka ni bila tengok rungkos dia di rumah tak dapat perhatian yang baik dari ibu bapa. Bukan dengan kesibukan kerja, tak sempat kita nak luangkan masa dengan anak-anak nak tanya pasal isu sekolah, apa masalah anak kita. So anak-anak ni tak ada tempat nak luahkan perasaan dia, nak luahkan permasalahan dia. So di sekolah dia macam orang kata apa nak lepas geram. So di sekolah dia nak tunjuk perangai dia sebab tak dapat nak luahkan pada ibu bapa dia, so dia lepas di sekolah. Akhirnya beri masalah kepada pelajar yang lain. So Ustaz, macam mana Ustaz kita nak bagi tips sikit pada ataupun pesanan yang terakhir dan sebab pergulungan juga Ustaz tentang isu komunikasi ni supaya ibu bapa dapat berkomunikasi dengan baik kepada anak dia insya-Allah. Dalam ramai-ramai orang, Syamsul Debat lah paling tak layak sekali nak jawab soalan. Sebab saya sendiri pun kadang 2-3 hari ibu balik rumah. Dan Alhamdulillah semalam balik dah. Ini balik, esok dah mula dah nak travel balik. Lepas lagi 2-3 hari dah pergi umrah pula kan? Jadi cuma satu je bahasa komunikasi yang tinggal dekat mak ayah sekarang. Sebab saya yakin mak ayah ni, saya tengok pattern duduk pun saya tahu semua berkarier. Cara karier tu yang mak ni pun macam perempuan ni dia cakap so nak kerja ni saya tahu tu bahasa language yang saya tahu dah. Kalau saya hurai saya satu, ada seorang lagi tengah bergaduh dengan suami dia, saya tahu tapi saya tak nak urai lah kan. Tapi nak beritahu satu je language anak kita sekolah rendah, kasih sayang. Tu language dia kasih sayang. Anak bukan tak faham tau mak ayah dia kerja, tapi apa yang teruk sangat kerja sampai ayat tu selalu sangat soalan tu saya. Mak ayah sibuk dengan kerja sehingga tak ada masa. Ni bukan drama swasta membohong sebab kau tak boleh balik. Tak ada. At least balik tu, quality time tu adalah at least tanya anak, macam mana belajar ni? Okey. Okey lah. At least tanya. Susah tu lah, susah sikit lah peksa ni. Susah. Ya ke? Tak apa. Buat lagi insyaAllah. Okey je tu. Usaha sikit insyaAllah okey. Ayah yakinlah dengan anak ayah. Ayat tu ayah yakinlah dengan anak ayah. Happy dah dia dengar. Dia yang jadi masalah tu adalah kita reject anak kita. Kita langsung tak ambil tahu. Kita bagi berdasarkan alasan sibuk, penat. Jangan. Anak kita ni kejap aja. Sekolah rendah ni bukan lama sangat. Sekejap je. Tiba-tiba anak kita dah bersuara. Ya, apa dia? Nak kahwin. Macam pun semalam je ke sekolah rendah. Kan? Sebab kejap masa berlalu. Rumah makin besar. Tu saya kata, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukan orang makin ramai. Anak seorang-seorang masuk asrama. Balik dari asrama dia duduk dengan kita. Tak, masuk universiti pula. Masuk universiti balik dah nak kahwin.
Macam mana? Sekejap je. Jadi jangan kita buang masa dengan benda-benda ni, alasan ni tak mau dengar. Orang yang bijak bukannya nampak masalah pada setiap jalan, tapi nampak jalan pada setiap masalah. Aku ni sibuk, macam mana? Balik, sampai ke telefon. Yang cakap dengan anak, siap, jom kita pergi makan. Dah, bawa pergi makan. Pergi makan, masalahnya ya, dekat meja makan. Yang bapak yang mak Shopee kecil-kecil Shopee. Yang anak yang anak yang umur 4 tahun main game 2-3 tahun. Yang nenek kat tengah tu benda tu yang tak betul. Maksud quality time ni bukannya masa yang banyak, tapi masa tu dimanfaatkan. Suami balik rumah tanya isteri, so macam mana perkembangan rumah ni sepanjang ketiadaan pada hari ni? Begini bang, saya membentangkan perkara berlaku berdasarkan 3 aspek. Daripada aspek politik, alhamdulillah segala dasar yang memperkenalkan rumah ni diterima 11 suara tanpa sebarang patahan. Daripada aspek sosial, alhamdulillah perpaduan anak-anak semakin erat. Cuma petang tadi berlaku satu insiden percakaran antara Alung dan Angah yang memburukkan keadaan. Alang masuk campur. Kesan daripada pertempuran itu 3 tingkap rumah kita pecah. Okay, masih terang. Kemudian daripada aspek ekonomi, berdasarkan audit silang yang dibuat pada bekalan makanan yang ada dalam peti ais, mendapati bekalan makanan dalam rumah ini hanya mampu bertahan tak sampai pun 24 jam saja lagi. Dan seandainya tidak ada tindakan akan perlu diambil oleh abang, maka bersaksilah abang sudah boleh mula mengira jumlah jenazah yang mati dalam rumahnya akibat tak makan kerana makanan sudah kehabisan. Sebab apa? Petang ni dibeli. Maknanya dia tahu perkembangan. Selesai ni, Alung, macam mana sekolah? Alung pula cerita. Anak nombor 3 ni excited ni. Lepas dia nak cerita apa? Tadi kan kat sekolah kan ada orang tu dia buat apa? Kalau pukul dia nangis padan muka. Tak baik, jangan buat macam tu. Anak kelima dah nangis dah. Kenapa kau nangis? Dah lupa nak cerita apa. Anak ni dia boleh nangis sebab lupa nak cerita. Betul tak? Dia boleh lupa. Lama sangat dia kata. Tadi nak cakap tak bagi dia kata. Nampak dia susah. Bayangkan, itu komunikasi sebenarnya. Bukan nama pun, tapi kita yang menafikan. Kadang kita balik rumah, Abah dah buat appointment. Diam. Kau tak nampak penat. Kita pergi. Saya ingat arwah abah saya kerja kilang dan Lopilu. Hari Rabu malam pukul 10 malam wrestling WWF, World Wrestling Federation. Malam tu Morocco lawan dengan Hulk Hogan. Seronok tengok. Abah tak balik-balik lagi. Lepas tu abah balik. Bah. Tadi Hulk Hogan lawan Morocco, bah. Iyo, Hulk Hogan mula-mula nak kalah dah. Yang abah pula ni. Abah punya. Oh ya ke? Oh, habis menang lah Hulk Hogan. Menang bah. Okay, alhamdulillah. Apa ni, abah nak mandi ni? Ada apa nak cakap lagi? Tak ada apa. Dah pergi tidur besok sekolah kan? Dalam penat dia, telinga dia bagi ke anak. Nampak? Walaupun dia mengangang tadi kan. Iya. Arwah abah saya, komunikasi dia. Dia nak pergi ke mana? Dia nak pergi keluar nak cari kayu api. Sebab dulu dapur, walaupun ada dapur gas, dapur kayu api kat belakang ada juga. Nak cari kayu api. Sebab bila masak lemak cili api dengan kayu api ni, lain sedap Jadi abah kata apa? Ni abah keluar ajak dengan mak, Sefir 8. Dia kata Sefir 8. Balik nanti abah tanya. Itu pun ya 8 kali 1, 8 kali 2, 16, 8 kali 3, 24. Okey, sampai 8 kali 1, 2. Tak sabar ni. Sekali abah balik dia tidur. Dia tanya pun tidak. Contohlah kan. Tapi makna komunikasi tu ada. Dulu lain Ustaz. Kita belajar matematik lain. Kita punya minat matematik lain. Kan? Dulu kita belajar 18 campur 360 campur 28 campur 363 campur 14. Sila selesaikan dalam bentuk lazim.
Masa tu mana ada kedai F4, dekat kereta surat khabar yang iklan rokok yang ada ruang kosong tu, situlah kita tulis kan. Ni mula-mula bapak dia tangan 3 dapat berapa. Dulu macam tu. Sekarang ya Allah, dalam sebuah ladang ada 300 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. 2 kali ganda kambing campur separuh lembu membentuk jumlah ayam. Itik pula separuh daripada ayam itu. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Tak kegila soalannya. Bergaduh mak ayah ni, sama mana nak bikin soalan kau ni? Astagfirullahaladzim, jap separuh lembu payah. Apa kau menyusahkan? Oh, kita nak mempertingkatkan tahap pemikiran anak-anak kita. Dulu elok jadi menteri. Kau menyusahkan cikgu. Tepuk tangan. Tepuk tangan dia. Saya tahu apa terbaik. Wah, adalah. Betul lah. Kadang-kadang janganlah. Sebab tengok di Jepun, kalau benda yang okey, maintain, improve daripada situ je. Ni kejap-kejap tukar, kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. 3 plus 3 what la ilaha illallah. Kesian betul kena tengok cikgu tu lah. Bukan semua cikgu tu kesian kan. Itulah macam-macam lah sekarang ni perubahan-perubahan ni. Itulah, tapi tak apalah. Tapi kita ambil positif. Maknanya perubahan tu kita adapt. Tapi jangan sampai anak kita hilang minat. Dah lah dia susah, dia tak faham, kita biarkan pula anak kita tanpa communicate each other. Kena nak cakap macam ni, buat macam ni. Oh, saya ingat arwah abah saya dulu kan, dulu kita kena lukis gambar yang kita belajar cm, kena belajar km. Buluh ni berapa? 30 cm. Macam mana pula gambar buluh yang satu lagi tu, dia 25 cm. So dia pendek sikit. Macam mana? Arwah abah saya dah buat. Dia padamkan balik. Buat balik semula. Buat balik semula. Dia padam. Buat balik semula. Arwah abah saya. Sebab apa? Dia tak puas hati tengok buluh tu bengkok. Dia kena buat pakai pembaris elok-elok, cantik-cantik sampai jadi. Maknanya communicate. Jadi baru kita faham, baru kita faham kehendak mak ayah kita kepada kita. Macam itulah standard dia. Sampai hari ni saya tak boleh tengok benda berterabur, tak boleh tengok benda tak kemas, saya tak boleh. Itu sebab kalau tengok kuih tu sempong-sempong, sengit-sengit kuih tu, saya mesti tegur. Kenapa macam ni kuih ni? Dah mak ajar macam tu. Kuihnya mesti elok, mesti kemas dan sedap. Sebab saya tak sedap, saya cakap, saya tegur. Bukan saya maki, tapi saya nak dia improve. Dia nak berniaga macam mana? Contohlah kan. Itu cerita lain lah. Maknanya kena panggil lagi ni. Banyak lagi tajuk nak cerita. Jadi itulah dia. Tuan-tuan dan sekalian, daripada saya, bak kata orang kan, yang paling penting sekali komunikasi ni ikhlas, kasih sayang. Anak-anak nak kasih sayang je. Umur-umur macam ni kasih sayang. Tolonglah bagi. Macam tadi kan, Ustaz tanya tadi, siapa yang dah cium anak dia? Anak yang kecil-kecil ni kalau kita dah biasa cium daripada kecil sampai besar, dia tak ada apa, okey je. Mesti nak cium dulu. Dia tak cium abah pun. Anak saya dah form 5 cium abah lagi. Cium abah. Yang tak payah cakap pun. Bila salam tu tarik je. Cium. Kau tak pernah cium daripada kecil, mesti mak nak cium. Oh, tak dapat. Tu bangka pahal tiba-tiba nak cium aku ni. Kita kena biasakan. Jadi insya-Allah saya yakin kita boleh improvekan untuk anak kita. Inilah masanya, tak ada masa lain. Sebab anak kita masih di sekolah rendah, masih ada masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bak kata orang sepada-pada tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut jasa baik pihak sekolah menjemput rasa. Itu saja daripada saya.